meneruskan tafsir dalam surah Fussilat, atau juga disebut dengan surah Hamim, pada ayat yang ke-15. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Dalam ayat yang sebelumnya kita menyebutkan tentang dua daripada kaum yang terkenal dengan kehebatan, yaitu kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Samud dan kaum Ad, yang mereka ini akhirnya kerana ingkar kepada dakwah ataupun daripada apa yang diajak oleh utusan Allah, iaitu Rasul yang diutuskan, maka akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menerima daripada ajakan itu. Ya, ada yang mengikut tapi tak ramai. Yang ramai adalah menolak kepada para rasul yang diutuskan. Kalau kaum Ad, nabinya atau rasulnya adalah Nabi Hud alaihi salam, tempatnya atau kawasannya yang lebih tepat disebutkan di Ahqaf, di satu lembah Ahqaf, iaitu di Hadramut, atau disebutkan di antara Oman dan Hadramut. Satu lembah disebut Al-Ahqaf di situ. Itu adalah penempatan kaum Ad yang rasulnya adalah diutuskan Nabi Hud alaihi salam. Kemahiran mereka ini Allah berikan kelebihan kepada mereka, mempunyai beberapa kemahiran. Di antaranya mereka mahir di dalam bercucuk tanam. Mereka juga mahir di dalam membina kepada binaan-binaan. Bahkan kaum Ad juga dikenali dengan satu kaum yang pandai membina binaan dengan tiang-tiang yang besar dan hebat. Akan tetapi dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sombong. Mereka merasakan bahawa mereka lebih baik daripada kaum yang lain. Sehingga kesombongan mereka itu menyebabkan mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Oleh itu Allah mengatakan, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum Ad, maka mereka berlaku sombong, takbur di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Hakikat kesombongan itu sendiri pun dah salah dah. Macam mana pun orang itu benar sekalipun, tak boleh untuk dia sombong. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa mereka ini adalah orang yang sombong, dan mereka pun tak ada sebab untuk sombong. Kalau mereka mengatakan kami boleh sombong sebab kami ada kekuatan. Mereka di antara kaum yang kuat, disebutkan badan mereka kuat, gagah. Mereka juga pandai bercucuk tanam, ada kemahiran. Mereka juga pandai seni bina. Tapi kenapa Allah mengatakan mereka ini sombong, takbur dengan tiada sebarang alasan yang benar? Bighairil haqq. Kerana semua yang mereka ada itu adalah merupakan kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa dari kurnia ataupun anugerah dari Allah, maka mereka tak akan dapat untuk mendapatkan dari kelebihan-kelebihan itu. Jadi kalau sesuatu itu bukan milik dia atau seseorang itu, maka tak sepatutnya orang tu sombong dengan yang bukan miliknya. Itu yang disebutkan tak boleh seseorang itu sombong. Jadi atas alasan apa seseorang itu boleh sombong?
atas kerasan saya ni kaya, ada macam-macam. Ya, tapi kamu itu diberikan oleh, ada yang memberikan kepada kamu, bukan kamu punya. Jadi kamu tak sepatutnya sombong. Kalau nak sombong, biar betul-betul kamu punya. Tapi ada tak di atas muka bumi ini seorang yang memiliki kepada sesuatu? Tak ada. Semuanya miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang itu pun adalah miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tak boleh sepatutnya seseorang itu ada rasa sombong dalam dirinya kerana tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu mutlak miliknya. Kerana segala-galanya adalah miliknya Allah Rabbul Alamin. Iaitu yang memiliki seluruh alam ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pun sebagai ingatan kepada kita. Supaya kita ni jangan sampai ada terbit rasa sombong. Tiba-tiba kita ada kelebihan, ada kemahiran, ada kekuatan, ada kelebihan. Nak terbit rasa sombong tu ingat balik. Ini kenapa saya nak sombong ni? Bukan saya punya ni. Ini kurnia ni Allah bagi ni. Dan itu pun sementara je. Nanti Allah boleh tarik bila-bila dan boleh kamu padam bila-bila. Mati. Habis. Ni ingat kepada diri kita ni. Sebab apa saja yang hari ni kamu miliki. Baik yang banyak ataupun kurang. Apa pun. Semuanya adalah merupakan kurnia Allah. Allah yang bagi. Kalau Allah nak tarik, sekelip mata Allah boleh tarik. Kerana itu hak dan milik dia. Jadi, tak sepatutnya dan tak wajar bagi seseorang itu nak sombong sesuatu yang bukan milik dia. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ini orang, contohnya adalah kaum Ad. Ya, mereka ada kelebihan. Mereka tubuhnya gagah. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka bangga apa? Siapa di antara orang manusia ni yang lebih kuat daripada kami ni? Dia sombong dengan kekuatan dia tu. Lagi? Kan? Siapa lebih kuat daripada kami? Siapa yang boleh untuk bercucuk tanam macam kami ni punya teknologi hebat ni? Dan siapa yang boleh bina bangunan-bangunan dan juga daripada tiang-tiang yang besar-besar, tinggi-tinggi macam kami ni. Sombong. Sedangkan kekuatan itu dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dari Allah. Miliknya Allah SWT. Ada orang, dia kuat. Ketika dia sedang rasa kuat tu, Allah tarik kekuatan dia. Terus dia boleh tersembam dan jatuh. Tiada tenaga. Pernah berlaku. Ada banyak yang berlaku macam tu. Kan? Kuat ni. Tiba-tiba ditarik kekuatannya oleh Allah. So, ketika itu juga dia boleh rebah dan jatuh. Kenapa? Kerana kekuatan itu pun miliknya Allah. Allah yang bagi. Jadi kenapa dengan kekuatan itu yang Allah kurniakan kamu sombong? Dan kamu gunakan pula untuk melakukan kezaliman. Ini yang dilakukan oleh kaum Ad. Mereka buat zalim kepada antara yang lain. Yang kuat, lebih kuat lagi, menindas kepada yang lemah. Dan di antara yang paling cepat mengundang azab Allah SWT adalah apabila berleluasanya kezaliman. Memanglah maksiat-maksiat yang besar pun memanglah itu mengundang murka Allah. Tapi kezaliman ni paling cepat akan mengundang adab Allah SWT. Sebab Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman itu pada diriku. Sedangkan Allah berhak pun nak buat apa saja kepada hamba. Allah berhak. Kenapa? Sebab dia Tuhan. Dia ciptakan kita. Allah nak buat apa pun kat kita, itu haknya Allah. Tapi Allah kata, apa yang aku buat kepada hamba-hamba aku, ciptaan-ciptaan aku ni, pun tetap dengan keadilan, bukan dengan kezaliman. Allah yang berhak untuk buat apa saja. Hatta kalau kita kata nak buat benda yang tak elok ke, zalim ke, boleh, haknya Allah. Tapi Allah kata, aku haramkan kezaliman itu pada diri aku. Dan Allah mengatakan,
maka jangan pula kamu yang melakukan kezaliman. Allah yang berhak pun tak buat kezaliman, tiba-tiba kamu ni yang tidak ada hak apa-apa buat zalim kepada lain. Allah Subhanahu Wa Taala murka betul kepada orang yang lakukan zalim. Sebab tu Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Sebab tu Nabi kata takutlah kamu dengan doanya orang yang zalimi, sebab di antara dia dengan Allah tak ada hijab. Sebab Allah murka kepada orang yang melakukan kezaliman ni. Kaum 'Ad merasa sombong dengan apa yang Allah kurniakan kepada dia, kelebihan yang ada. Kemudian Allah SWT menempelak mereka dengan mengatakan awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka, kenapa mereka mesti nak rasa sombong? Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah SWT yang menciptakan mereka? Kenapa mereka nak sombong? Mereka ni Allah yang cipta. Daripada tiada kepada ada. Tiba-tiba tak, kamu yang tak, daripada tak ada, dari ada, tiba-tiba sombong pula. Satu. Daripada lemah kepada sempurna. Daripada kekuatan Allah bagi tu. Bila lemahnya? Waktu bayi. Baby tu lemah. Kan? Kuat mana baby? Mana ada? Memang waktu tu, kalau orang buat ialah apa-apa sikit pun dah sangat memberi kesan yang besar. Sebab tu waktu baby ni, perlu untuk jaga dia. Dan sebenarnya lebih renyah nak jaga dia, sebab nak pastikan jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia cedera, jangan sampai macam tu sekali, rapuhnya kita sebut kan. Daripada yang lemah tu, kemudian Allah berikan kekuatan dan diberikan kesempurnaan kekuatan. Maksudnya kesempurnaan ni maksudnya dia kuat lah. Boleh dah. Tiba-tiba sombong pula. Tu Allah suruh ingat balik. Kenapa kamu nak sombong dengan kekuatan yang kamu ada, kelebihan yang kamu ada? Sedangkan kamu tu dari tiada Allah yang cipta jadi ada. Dan daripada yang setelah kamu lahir tu kamu lemah pun, Allah yang berikan kekuatan lepas tu. Tiba-tiba kamu boleh jadi sombong pula. Ingat balik. Dan kamu kena ingat juga, sewaktu kamu kuat tu kamu sombong, satu masa kamu akan lemah balik. Sebab tu kita ni manusia juga diibaratkan macam bulan. Bulan tu di awalnya muncul anak bulan kecil. Kemudian semakin membesar. Kemudian masa dia tengah-tengah 15 hari bulan tu, dia mengambang besar betul. Sempurna dia. Tapi lepas tu, dia akan semakin kecil balik. Macam itulah manusia. Daripada lemah, kemudian sempurna kekuatan dia. Nanti dia akan kembali lemah balik waktu tua dia. So, kalau ada orang di waktu dia tengah kuat tu dia sombong, nanti dia dah tua, nanti sombong mana dia? Nak sombong mana? Kan? Jadi sebab tu kita kena ingat bahawa kita ni sebenarnya adalah merupakan daripada diciptakan oleh Allah itu dhaif. Dalam keadaan lemah sebenarnya. Kan? Bukan kuat pun. Cuma kita ni suka untuk berlagak dan sombong dengan kekuatan kepada yang lain, yang lemah daripada kita. Orang yang zalim ni, orang pengecut dia panggil. Sebab apa? Sebab dia berani kepada orang lemah dia je. Dia berani kepada orang kuat dia, tak berani. Itu yang dikatakan bahawa mereka ni bukannya kuat. Mereka hanya berani kepada orang yang lemah saja. Tapi orang yang kuat dia tak berani. Jadi sebab tu Allah SWT murka kepada kaum 'Ad. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Sedangkan Allah itu lebih kuat. Tak ada yang lebih besar kekuatannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sememangnya mereka sengaja mengingkari daripada tanda-tanda kekuatan kami. Mereka yang lupa bahawa di sana ada yang maha kuat. Sekuat mana pun kita kena ingat ada yang maha kuat. Kan? Sehebat mana pun kita, ada yang maha hebat. Dia tak perlu kita pergi bandingkan kepada yang maha agung Allah SWT. Di kalangan manusia pun, setiap orang ada kelebihan ke atas yang lain. Orang ni lebih yang ni, tapi dia kurang yang ni. Yang ini pula lebih yang ni, jadi kurang ni. Tidak ada satu orang pun yang sempurna sepenuhnya, tak ada.
kecuali insanul kamil, iaitu Nabi SAW. Yang itu ya diiktiraf sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, Nabi SAW. Pakejnya sempurna betul. Tapi yang lain tak. Ya, kita ada kelebihan dalam bidang ini, tapi tak tahu dalam bidang itu. Maka orang ni yang tahu tentang ni. Melengkapkan di antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau begitulah sifatnya keadaan manusia, saling melengkapkan dan sama lain, maka kita tak layak untuk sombong kerana kita bergantung di antara satu dengan yang lainnya. Yang kemuncaknya kita bergantung kepada kekuatan yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa, iaitu Allah SWT. Tapi di antara kita pun, kita saling memerlukan di antara sama lain. Tak ada orang yang mana dia nak makan ikan, dia pergi pancing sendiri. Ya ada. Oh ada orang pancing sendiri. Ya, tapi tanam beras tu kamu tanam. Tak pula. Kambing kamu ternak. Sayur kamu tanam. Oh ada orang tu semua dia buat. Ada lagi macam-macam. Air kamu keluarkan. Hujan kamu turunkan. Ada, pasti tak mampu. Bergantung kepada yang lain. Itu kita tak boleh dan tak sepatutnya menjadi orang yang sombong. Sebab itu sepatutnya semakin kita menyedari akan hakikat itu, semakin tawaduklah kita. Dan semakin tawaduknya kita, semakin mulialah kita di sisi Allah. Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk kepada Allah, maka diangkat darjatnya oleh Allah. Tapi siapa yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan hinakan dia. Kan? Sebab tu tak ada orang lah, saya rasa lah di antara kita pun, tak ada orang yang suka orang yang sombong. Kalau ada orang tu dia sombong sangat, action tol, belagak sungguh, suka kita. Tak ada orang suka. Walaupun orang mungkin layan lah, tapi dah geram je. Tak ada. Tapi kalau orang tawaduk, orang sayang. Orang tawaduk ni orang suka. Begitu. Dan itu realiti. Cukup untuk kita faham sikap apa yang sepatutnya ada pada kita ni. Tapi malangnya, yang disebutkan dari kelebihan, yang disebutkan dari kekuatan, yang disebutkan dari kurnia, itu juga ujian. Yang ada di antara mereka yang menyedari akan hakikat, dan ada yang lupa kepada hakikat itu. Sehingga orang yang gagal, maka dia akan terbitlah rasa sombong dalam dirinya. Sebab itulah, ini bukan hanya nak cerita pasal duniawi ya, termasuklah yang disebutkan dengan amal, termasuklah dengan ilmu. Sebab itu dalam suratul Kahfi, kalau yang disuruh kita baca pada setiap Jumaat, dan juga dianjurkan dibaca setiap hari, untuk mengingatkan tentang kisah-kisah yang di dalamnya, yang menceritakan tentang fitnah-fitnah yang besar yang berlaku, contoh-contoh yang berlaku kepada yang seorang sebelumnya. Di antaranya fitnah daripada kedudukan, fitnah daripada harta, fitnah daripada ilmu. Sebab tu cerita pasal Nabi Musa dan Khidir. Nak cerita pasal fitnah ilmu, nak cerita pasal fitnah kekuasaan. Cerita fitnah tentang amal. Ini semua. Ada orang amal lebih pun sombong pula dengan amal. Ada orang ilmu dia banyak, dia pun sombong dengan ilmu dia. La ilaha illallah. Maka rugi. Kerana semuanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak berikan kepada kamu ilmu, kata Allah, kecuali sedikit. Mana ilmu itu dikurniakan oleh Allah. Kita sombong macam mana? Kan? Jadi ilmu itu bukan untuk disombongkan, tapi ilmu itu nak disampaikan dan diamalkan. Itu dia. Sebab tu bukan ukuran berapa banyak ilmu seseorang itu, tapi ukurannya berapa banyak amal, ilmu yang diamalkan. Itu ukurannya. Jadi kalau ada orang tu dia title apa pun, itu bukan ukuran dia. Kalaulah title itu ukuran, ada orang-orang yang berpahaman salah pun mempunyai title yang banyak. Bagi contoh lah, dulu ada satu pemimpin Iran. Kita kenal lah, Khomeini. Tahu berapa PhD dia? Ada 3 PhD. PhD dalam apa namanya? Dalam pengajian Islam, dalam tu.
3 PhD dia. Adakah maknanya kita boleh ikut dia? Itu sebagai hujah untuk kita cakap dia betul? So kalau ada orang kata, saya ada PhD, awak kena ikut saya. Awak ada PhD tak ada? Yang itu masalah. Kalau begitu tu ikut komen ni. Dia ada 3 PhD. Bahkan kalau kita tengok ada orang tulis yang mempunyai 5, 7, 10 PhD. Dan bahkan di antara yang diiktiraf dengan mempunyai IQ yang tinggi. Seperti siapa? Yang Einstein dan sebagainya tu. Tapi menafikan kewujudan Allah. Adakah maknanya kita kena ikut kerana mereka orang yang bijak dan tidak? Tapi diikut adalah kebenaran. Yang hak itu yang diikut, bukannya ukuran daripada title dan sebagainya. Kerana ini adalah masalah yang telah Allah ceritakan, itu yang dihadapi oleh kaum yang sebelumnya. Dan kamu sekarang ni mengulangi seolah-olah apa yang dilakukan oleh mereka sebelum ini, iaitu sombong dengan apa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Maka sampai-sampai mereka merasakan mereka lebih hebat daripada Allah SWT. Sebab apa buktinya mereka masih hebat daripada Allah? Iaitu utusan Allah, Rasul yang diutuskan pun mereka tolak. Sebab mereka merasakan, aku dah kuat, aku dah hebat, aku dah ada teknologi aku, dan aku dah boleh untuk hidup sendiri macam tu, tanpa bergantung kepada selain daripada mereka. La ilaha illallah. Tak, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adabal khizyi fil hayatid dunya. Maka kerana kesombongan mereka akhirnya tak ikut apa yang telah pun diajak oleh Nabi Hud. Maka akhirnya kami hantar kepada mereka angin ribut yang kencang. Dalam beberapa hari yang nahas malam. Berapa hari? Kalau dalam surah Haqqah tu disebutkan 8 hari 7 malam. Berturut-turut angin kencang tu datang. Satu persatu mati, satu putus badan dia, macam pokok kurma yang tumbang. Patah badan ni, kena langgar, perak, mati. 8 hari 7 malam. Bayangkan. Kerana kami hendak merasakan mereka azab seksa yang menghina dalam kehidupan dunia. Pertama, angin datang, dia boleh tengok dia punya, yang dia rasa hebat sangat tu, tanaman tu pergi mana? Semua terbang habis. Nampak? Yang ni kau bangga sangat kan? Tengok sekejap je. Kemudian datang angin, dia punya tiang-tiang rumah dia yang kuat-kuat tu, boleh rebah, hancur. Kuat kan? Kemudian kamu yang kamu rasa badan kamu kuat sangat tu, tangguhlah angin ni. Semua patah-patah, remuk ni. Perak. Allah sesuaikan dengan kesombongan dia. Sombong kuat, Allah berikan kekuatan. Angin itu bukan hanya sebahagian dari kekuatan itu. Tapi tak mampu ketika itu melawan kekuatannya angin yang diperintahkan oleh Allah SWT. Oleh yang maha kuat, iaitu Allah SWT. Wal azabul akhiratu akhza wa hum la yunsarun. Dan itu di dunia mereka menanggung kepada seksaan seperti itu, dan sesungguhnya adab seksa di akhirat lebih besar kehinaannya. Kalau kat dunia pun kita dengar apa yang menimpa kepada mereka dengan adab ni pun, ya Allah, dahsyat betul. Mungkin kita bolehlah cuba bayang, tapi kita tak akan dapat pun nak faham. Mungkin kita tu dahsyat. Tapi kalau ada orang yang pernah menghadapi ribut, dan itu hanya sebenarnya saya tak tahu berapa peratus je daripada yang ni lah. Itu pun apabila mereka cerita suasana mereka ditimpa ribut tu, dia kata biasa kalimat yang biasa keluar lah ni dalam berita di situ. Macam rasa macam kiamat dia kata. Pernah dengar Macam nak kiamat rasa dia kata. Itu hanya berapa peratus daripada angin yang Allah berikan adab ni, ribut tu. Jadi mana mereka dapat kesan memahami tu, tapi kita yang tak pernah
atau sekadar kita kata tu, mungkin kita cuba untuk nak membayangkan tapi tak sama. Sebab tu kadang-kadang bukanlah kita kata kita nak minta kena kan, tapi maksudnya ada kalanya apabila berhadapan dengan situasi itu baru kita ada keinsafan seperti itu. Saya ingat lagi waktu ketika 2015 waktu pergi buat haji, sampai di situ pada hari Jumaat, rombongan haji yang saya bawa tu hari Jumaat sampai pagi ataupun dekat hampir tengah hari, tak boleh masuk ke dalam kawasan kota Mekah sebab waktu tu hari Jumaat. Jadi terpaksa tunggu dalam bas di maktab dipanggil, solat Jumaat di luar. Kemudian baru masuk setelah solat Jumaat. Kemudian solat asar di hotel, barulah pergi ke tawaf. Ya, nak tawaf untuk yang haji tamattu' kena buat umrah. Jadi setelah asar masuk Masjidil Haram nak buat umrah. Masuk Masjidil Haram, mula tawaf pertama, angin kuat. Nampaklah pasir, sampah yang berterbangan. Tapi di luar, sebab masjid kan dia tutup. Tapi angin tu dapat dirasa kuat betul. Tapi tak sekuat mungkin di luar, lebih lagi daripada tu. Sebab ada dinding-dinding yang menghalang. Tapi setelah itu hujan, batu turun. Kita jemaah tahu apa? 2018. Ini jemaah haji juga. Ini 2015 cerita ni. Hujan batu. Jadi tawaf tu hujan batu. Kita tadah pun memang dapat ais. Kemudian hujan. Batu itulah berlakunya kren yang jatuh tu. Waktu tu tengah tawaf, maknanya rasa angin kuat tu dan nampak betul batu yang kita rasa gerun yang datang, dan satu bunyi yang begitu kuat kerana jatuhnya kren tu kat dalam dataran tu dengan bunyi yang kuat yang menimpa kepada beberapa jamaah yang akhirnya terkorban ratusan jugalah yang kita sebutkan. Hasil itu hanya sebahagian kecil saja nak dibandingkan dengan apa yang berlaku, yang kadang-kadang Allah berikan peringatan kepada manusia yang sudah ada kalanya terbit rasa sombong dalam diri mereka. Tapi malangnya perkara itu dianya tidak berkekalan. Mungkin waktu itu insaf, kemudian setelah itu lupa. Sebab itu disebutkan al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia ni memang tempat buat salah dan lupa, mudah lupa betul. Kalau ikutkan dia berlaku itu yang lebih dan kesan yang dahsyat itu dia berlaku di negara tu. Tapi negara tu lah hari ni yang nak bina benda tempat-tempat pusat maksiat. Tak ingat lagi peristiwa tu. Dan semakin sombong dah rasa dia nak kuasai dunia, nak bina tempat-tempat yang tak baik. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Kerana rasa diri hebat dah, sombong. Jadi sebab tu kita kena hati-hati kerana setiap apa yang kita miliki ini ujian. Kelebihan Allah berikan ujian. Dan juga kadang-kadang tu Allah uji kita dengan berbagai cara. Akan syukur kepada Allah apabila kita ni lalu mendapatkan peringatan. Kalau kita ni jauh dari peringatan, kita akan sentiasa lupa. Sebab itulah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikan peringatan kerana peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu kita kena cari tempat untuk kita dapatkan peringatan-peringatan tu. Kalau kita jauh dari peringatan, maka itulah yang kita katakan tadi, maka manusia akan semakin lupa dan semakin sombong. Itu yang wahum la yunsarun. Di akhirat mereka akan lebih besar kehinaan yang mereka dapat daripada azab seksa di akhirat, sedang mereka tidak diberikan pertolongan. Mereka tak akan dapat untuk nak lari daripada azab tu. Satu orang pun ketika itu tak dapat lari daripada azab angin yang menimpa tu. Angin bayang mana lari kat mana? Tapi Nabi Hud dan juga yang beriman ni dapat. Mereka dah keluar awal dah. Dah diberikan ketika itu peringatan.
Tapi yang lain ni tak ada yang boleh lari daripada angin. Nak lari angin macam mana? Duduklah celah mana pun angin tu akan datang juga. Macam yang tadi kita sebutkan dalam Masjidil Haram, tetap juga angin tu ada. Walaupun dinding-dinding yang kuat lah kita katakan ada, tetap juga. Baik itu daripada bawah, baik itu daripada atas. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kisah yang disebutkan dalam Quran ini menjadi ibrah kepada kita. Dan apa yang Allah ceritakan tentang kaum yang dulu bukan untuk sebagai satu sekadar didengar, oh begitu keadaan, tak, tapi adalah untuk kita ambil pengajaran daripada dia, supaya kita tak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh umat sebelumnya, sehingga kita juga tak mustahil akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya kita ni takut menjadi orang yang lebih dahsyat kesombongan daripada yang sebelumnya. Itu yang kita takut. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kepada kita, dan mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, dan diberikan oleh Allah SWT daripada pertolongan kepada kita untuk kita menghadapi kehidupan ini dengan kehidupan yang diredai oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin.